Ini apa yang disebut oleh Syafi'i Muhammad peguam kepada Najib. Lembaga pengampunan cadang Najib habiskan hukuman penjara, Syafi'i. Surat yang mempunyai cop mohor yang di-Pertuan Agong sebelum ini menunjukkan kemungkinan wujud perbezaan pendapat antara Seri Paduka Baginda dan lembaga pengampunan berkaitan hukuman Najib. Surat itu dibacakan oleh Peguam Najib Syafi'i Abdullah hari ini yang mendedahkan lembaga pengampunan tidak menasihat Agong mengurangkan hukuman bekas Perdana Menteri itu. Saya ulang. Syafi'i, Peguam Najib hari ini mendedahkan lembaga pengampunan tidak pun menasihat anggota Agong, Yang di-Pertuan Agong untuk mengurangkan hukuman bekas Perdana Menteri itu. Syafi'i berkata, pengumuman dalam surat itu dibuat oleh Menteri Wilayah Zaliha Muhammad. Katanya, ia menyebut bahawa lembaga pengampunan berdasarkan Perkara 42 menasihat Agong supaya Najib meneruskan baki hukuman. Bagaimanapun kata Syafi'i, surat itu juga menyebut titah Agong bahawa adalah munasabah pada khidmat beta, belas kasihan patut diberi kepada Najib. Surat itu mengandungi perintah Sultan yang menjalankan kuasa baginda di bawah Perkara 42 supaya hukuman terhadap Najib dikurangkan separuh dan denda dikurangkan kepada 50 juta. Perkara 42 berkaitan kuasa pengampunan membentuk lembaga pengampunan. Syafi'i berkata surat itu ditandatangani oleh Zaliha diterima oleh Najib sebagai pihak terlibat. Bagaimanapun, peguam itu menyatakan keraguan sama ada surat itu ditulis pada 29 Januari, hari lembaga pengampunan memutuskan permohonan Najib. Dia membayangkan ia ditulis setelah bahagian undang-undang mengeluarkan kenyataan yang mengumumkan keputusan pengampunan pada 2 hari bulan Februari. Katanya surat itu tidak mengandungi kesilapan seperti kenyataan 2 Februari, antaranya menyebut Najib memperolehi pengurangan denda sebanyak 50%. Terdahulu, dalam sidang akhbar, Syafi'i membayangkan Sultan Abdullah mahu memberikan pengampunan penuh kepada Najib. Saya diberitahu dan saya yakin ia berlaku. Jika tidak, saya tidak berani beritahu kamu bahawa 29 Jan yang di-Pertuan Agong memikirkan untuk memberi pengampunan penuh. Tetapi baginda mahukan kepastian, dakwa Syafi'i. Dia mendakwa Agong kemudian memberikan kertas undi kepada 4 anggota tidak tetap lembaga pengampunan supaya menjawab soalan sama ada pengampunan penuh patut diberikan. Lembaga pengampunan itu sepatutnya hanya mempunyai 3 anggota tidak tetap di samping Agong, Peguam Negara dan Menteri Wilayah. Syafi'i kemudian dia berkata dia tidak tahu keputusan undian itu, tetapi ia kemudian membawa kepada keputusan hukuman Najib diringankan tanpa pengampunan. Katanya perkara itu menunjukkan Agong punya hak mutlak untuk memutuskan pengampunan, tetapi baginda memilih untuk mendengar pandangan pihak lain. Syafi'i juga mendedahkan bahawa Najib mempertimbangkan untuk membuat permohonan pengampunan baru bagi mendapat pembebasan. Okey. Kita dengar. What happened on the 29 January? Because 29 January, you have already discussed 8th of December. 29 January, you're supposed to give just the result. I am told, and I'm confident this happened. Otherwise, I wouldn't dare tell you this. On the 29th, the young di-Pertuan Agong was thinking of a full pardon. Okay? But he wanted to be sure. He passed votes around. 4 empty vote papers. He passed around to the 4 non-permanent members. Put yes or no, full pardon. The result came back. I don't know what is the result. Then he said, never mind, I have decided the alternative. And the alternative is what is, you got the result. But even the result, I'm going to tell you, there's a lot of contradiction, which I will elaborate in a short while. But why I want to mention to you about this voting system is, with the greatest of respect, pardon is the sole prerogative of the young di-Pertuan Agong. He can listen, in fact, he should listen to advice, opinion and so on, but he doesn't take vote. He shouldn't. He should decide on his own. He can say, I'm rejecting all advice and opinion, but this is my decision. Okay. Now, daripada kenyataan Muhammad Syafi'i ini, kita kata, Syafi'i Muhammad ini, iaitu lawyer kepada Najib ini. Sebenarnya, kalau betul kenyataan ini sebagaimana saya baca, sebenarnya, lembaga pengampunan mencadangkan supaya tidak ada pengampunan. Ini yang beliau nyatakan tadi, kita baca tadi.
Tidak ada pengampunan kepada Najib. Okey. Namun begitu, baginda pass around the paper, kata Muhammad Syafi'i tadi lah. Syafi'i Muhammad tadi lah. And then vote keluar, and then baginda decide otherwise. Okey, yang pertama. Betul, setuju, 100% ini adalah kuasa yang di-Pertuan Agong. Kita salahkan lembaga pengampunan. Orang salahkan apa orang kata Perdana Menteri. Sedangkan Perdana Menteri tidak ada di dalam lembaga pengampunan tersebut. Tak tahulah kalau you can say otherwise lah kan. Sebab sebelum ini, Perdana Menteri adalah Menteri Wilayah. Tetapi sebaik saja dilantik Dr. Zaliha, maka Menteri Wilayah itu adalah Dr. Zaliha. Jadi beliau duduk di dalam pengampunan, di dalam lembaga pengampunan. Dan menurut Syafi'i sendiri mengatakan tadi, bahawa keputusan ataupun advice, nasihat lembaga pengampunan is otherwise, meneruskan baki hukuman. Erti kata no pardon. That was the advice. Tetapi yang di-Pertuan Agong atas belas ihsan baginda memberikan. Mungkin baginda merasakan bahawa langkah tengah itu adalah ambillah 6 tahun dan juga pengurangan denda 76%, bukan 50%, 76% kepada 50 juta daripada 210 juta. Atas belas ihsan. Mungkin baginda merasakan Najib ada jasanya dan sebagainya kepada negara, maka dikurangkanlah hukuman tersebut. Now, kalau kita jelaskan sebegini, tuan-tuan. Alright, kalau kita go all out sebegini dan kita ceritakan sebegini, saya rasa rakyat mudah faham. Satu, pada nasihat lembaga. Kedua, kepada prerogatif ataupun keputusan sole discretion, budi bicara yang di-Pertuan Agong. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Masing-masing menjalankan tugas dan tanggungjawab di dalam prosedur masing-masing. Di dalam kerangka yang diberikan kepada masing-masing. Kita tak boleh nak salahkan. Jadi bila bersih menyatakan yang sebaliknya, di mana reformasi dan sebagainya, dan nak mengadakan demo, soalan kita, bersih nak mengadakan demo terhadap siapa? Adakah bersih nak mengadakan demo terhadap yang di-Pertuan Agong? Ini soalan kita kena tanyakan. Adakah tuan-tuan yang nak menyertai demo bersih kerana mengurangkan hukuman Najib itu, tuan-tuan hendak turun ke padang untuk nak berdemonstrasi terhadap yang di-Pertuan Agong? Kerana apa? Kerana apabila lembaga pengampunan telah mengukakan pandangan, yang di-Pertuan Agong menyelisih pandangan tersebut, maka pandangan ataupun final decision bagi yang boleh yang di-Pertuan Agong itulah yang termaktub and become the law. Menjadi undang-undang yang diterima pakai. Faham maksud saya tak? So, akhirnya kepada itu. Now, soalannya tuan-tuan, ni dah 5 hari. Kenapa tak ada orang jelaskan macam mana saya jelaskan ini? Kenapa tak ada orang jelaskan sebagaimana saya jelaskan ini? Kan? Kenapa sampai 5 hari perkara ni berlaku? Nobody is explaining the way this is. Ada yang kata, oh ini semua keputusan ini di-Pertuan Agong. Ya, ada penjelasan itu. Tetapi orang masih tertanya-tanya. Iyalah, keputusan yang di-Pertuan Agong. Tapi adakah atas nasihat lembaga pengampunan? Nobody dare to say lembaga pengampunan tu. Kenapa? Sampai ada yang minta supaya lembaga pengampunan kena telus dan dedahkan apakah yang dinasihat kepada yang di-Pertuan Agong. Memanglah bukan, tak perlu pun. Tetapi ada certain benda kita nak kena cerita. Dan akhirnya, Tuhan Maha Kuasa kan, God is great, yang dedahkan Syafi'i sendiri. Peguam Najib sendiri yang dedahkan. Kan? Peguam Najib sendiri yang dedahkan. But, ada satu lagi ada kemungkinan sebenarnya. Kan? Ada kemungkinan bahawa Najib mungkin boleh dibebaskan awal. Kenapa pula? Okey. Dia ada satu section di bawah section 43 Akta Penjara, Prison Act, di mana Najib dia boleh dibebaskan on parole. Okey. Dia salah satu kriteria untuk pembebasan on parole ni apabila dia telah serve 1/2 daripada hukuman dia. Kalau kita bercerita 12 tahun, 1/2 adalah 6 tahun. Tetapi since dia dah diampunkan, tinggal 6 tahun, 1/2 adalah 3 tahun. Dia dah serve 1 tahun 5 bulan, maka 1/2 adalah 3 tahun iaitu 26. Beliau boleh dibebaskan. Namun soalan dia, boleh tak beliau dibebaskan lebih awal? Jawapan mudahnya, ya.
Okey, ini adalah akta layak untuk mendapat parol. Seseorang banduan yang sedang Seksyen 46E menjalani hukuman penjara yang ditetapkan tidak layak untuk tidak layak, dia ada jadual keempat tu tak layak, tetapi menteri boleh melalui perintah disiarkan dan watak meminda jadual keempat tersebut. Nah, dalam hal ini kuasa lembaga parol ini dia ada dengan tujuan untuk menggalakkan kelakuan baik, dia boleh bagi parol. Kalau kita tengok okey. Mana tadi? Ni lembaga dia. Kuasa dia menambah mengubah. Okey. Tertaluk kepada Seksyen 456, seseorang banduan hanya layak dipertimbangkan untuk parol A jika dia dihukum minimum 1 tahun pemenjaraan bagi apa-apa kesalahan, okey, selain jadual keempat. Tertaluk kepada Subseksyen 7 setelah menjalani sekurang-kurangnya 1/2 dari tempoh pemenjaraannya tanpa mengambil kira remiten hukuman yang diberinya di bawah Seksyen 44. Okey, itu isi pemulihan. So 1/2 atau lebih setahun. Itu dia punya jangka dia. Tempoh dia. Jadi, boleh tak 1/2 tu is 2026? Boleh tak dibebaskan tahun hadapan? Atau dalam masa yang terdekat ini? Jawapannya boleh. Siapa punya kuasa? Yang ini bukan di Pertuan Agong dah. Yang ini adalah parol, adalah orang kata jawatan kuasa di dalam penjara itu sendiri. Cuma beza ni dipanggil ini adalah pembebasan berlesen. Mungkin dia tak boleh ke luar negara, dia akan duduk kat rumah je lah. Dan juga di dalam kawasan, mungkin kalau daerah-daerah, mungkin kalau katakanlah dia duduk di Putrajaya, area Putrajaya, kalau dia duduk di KL, area KL dan PJ sajalah dibenarkan. Dia ada area dia dibenarkan. Dan dia kena report sehinggalah beliau dibebaskan dalam tempoh yang sepatutnya dibebaskan lah. Itu 6 tahun. Tetapi beliau boleh minta parol dan keluar awal. Okay. Now, ini juga yang dinyatakan, ini bukan pendapat saya juga. Ini juga antara kenyataan ex-judge. Bekas hakim. Prison Act allows government to free Najib, says ex-judge. The government has the power to release Najib Razak from prison under a provision of the Prison Act 1955, despite the Pardons Board granting the former Prime Minister only a remission of his sentence. Hamid Sultan Abu Bakar said Section 43 of the Prison Act allows the release of any prisoner on license but subject to regulation made by the minister. The provision also states that conditions for the release may be specified in the license. The prisons come under the purview of Home Minister. Arti kata, beliau boleh dibebaskan tetapi atas lesen. Di atas lesen. Pembebasan dipanggil pembebasan berlesen. Dengan arti kata lain, pembebasan tersebut is on parole. So all that, perkara yang saya sebut tadi itu akhirnya menyentuh tentang perkara ini. Berkenaan dengan pembebasan Najib. Berkemungkinan boleh dilakukan secara pantas, tidak perlu menunggu 6 tahun sekalipun kerana prerogatif yang kita sebut tadilah. Baik.